Jadi memang mereka ni sangat berkehendakkan mengenai ilmu bahasa Jawi, lebih-lebih lagi penghayatan tentang sejarah, falsafah dan perkembangan peradaban Islam di alam Melayu ni. Selalunya kalau kita tahu orang Indonesia ni dia tak peduli pun tentang sejarah Jawi ke sejarah perkembangan Islam atau Melayu tu apatah lagi lah. Tapi berbeza dengan orang lain ni, dengan orang yang lain ni, mereka memang amat menitik beratkan hal tersebut. Dan kalau waktu saya membentangkan tu, memang ini ada di kalangan pesertanya, ada lagi gambar kat bawah tu. Ini kalangan peserta yang datang tu memang sangat aktif lah dan menyertai perbincangan tu daripada mula sampai habis. Sama juga konsep bila saya buat bengkel tu, kita juga buat syair dan mereka alhamdulillah memang boleh bersyair macam kita juga. Macam kita buat bengkel bengkel bahasa Jawi tahun lepas. Jadi satu perkembangan yang sangat menarik lah. Kemudian hari kedua di sana tu, saya dibawa ke pondok itu sendiri. Yang ni mula-mula kita pergi ke tempat lain, di macam pusat pemikiran dan pusat seminar lah. Kemudian hari kedua tu saya dibawa ke pondok tu sendiri dan bagi ceramah dekat santri-santri, anak-anak murid dia. Dan anak murid pun daripada umur yang sekolah dasar, sekolah dasar tu macam sekolah rendah kita, tu SMP tu macam menengah rendah, dan SMA sekolah menengah atas di pondok ni lah. Dan tengok anak-anak budak-budak ni memang semangat mendengar ceramah saya tu, yang kita cerita tentang sejarah apa semua. Dan bila yang lagi menarik tu tentang soalan-soalan yang mereka lontarkan tu, memang sangat kritikal lah anak-anak ni. Jadi memang sangat menarik lah lawatan ke sana tu. Satu lagi, saya juga ada kesempatan mengunjungi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpusnas, dia punya singkatan tu. Tengok manuskrip lah kat sana. Perpustakaan Nasional Indonesia ni 33 tingkat bangunan dia di hadapan dengan Monumen Indonesia tu, Monumen Nasional, Monas namanya. Jadi dapat tengoklah manuskrip-manuskrip Jawi dekat sana, ada banyak juga. Dan ada penemuan-penemuan yang menarik jugalah dekat sana tu. Di bila kita pergi ke sana tu, dengan melihat kesungguhan mereka ni untuk menyambut satu ilmu yang telah hilang daripada peradaban mereka ataupun daripada perkembangan peradaban mereka, jadi kita dapat lihat ada sinar dan harapan yang begitu cerah untuk berkembangnya kembali tradisi keilmuan bahasa Jawi di alam Melayu ni. Kalau kita tengok di Malaysia ni, kita alhamdulillah pasukan kita, tuan-tuan dan puan-puan bersemangat mengikut kelas ni kan. Tapi kita tak berseorangan lah dalam melakukan hal ni. Ini alhamdulillah kawan-kawan kita yang kita bina jaringan di Jakarta, dan sebelum ni pun saya ada pergi ke Riau. Memang mereka amat inginkan, amat hajatkan tentang ilmu bahasa Jawi ni. Kalau di sana dipanggil tu Arab Melayu lah. Dan bila kita kongsikan dan kita bagi pencerahan, penerangan tentang ilmu bahasa Jawi ni, mereka menyambut dengan begitu baik dan ingin jauh ke depan lah dalam hal ni. Barangkali nanti di masa akan datang, bila kita adakan kelas, kita adakan program, saya akan cuba libatkan sekali kawan-kawan kita di Indonesia ni juga. Lepas tu kita akan dapat kenal mengenal. Sekarang dah dunia pun dah tanpa batas sangat. Dengan kelas online ni kita dapat kenal mengenal dan kita dapat melihat perkembangan baharu yang menarik tentang peradaban kita, tentang aspek paling penting dalam peradaban kita, iaitulah tentang bahasa Jawi itu.
merenung perkembangan yang menarik ni, saya ungkapkan dalam satu syair lah yang kat bawah ni. Dua negeri satu pakatan, sama bersama satu fikiran, sama bahasa, sama persuratan, satu agama, satu peradaban. Jadi kita dengan usaha bahasa Jawi ni kita dapat sama ataupun satukan balik kita punya peradaban yang kini jauh terpisah tu. Dulu patutnya kalau saudara mara kita di kat Indonesia tu, dia satu bahasa, dah lah satu bahasa, satu agama, satu peradaban, satu rumpun peradaban, satu budaya. Cuma kita terpisah tu sebab ialah dengan adanya negara moden Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Brunei dan seterusnya ni, kita macam buat hal masing-masing. Sedangkan kalau kita tinjau dan kita perhatikan lebih jauh, kita ni ibarat satu keluarga je. Kalau macam saya tu, saya sebut kembar, negara kembar. Saudara kembar kita yang ada dunia di sini, ada kehidupan di sini, kita pun ada kehidupan sini, ada dunia sendiri. Tapi kalau kita pandang balik dari susur galur sejarah kita ni, sebenarnya kita ni satu bangsa, sebangsa, sesaudara, sebahasa, sebudaya, sebab kita ni disatukan berkat baginda Nabi SAW melalui lisan baginda daripada Al-Quran, daripada bahasa Arab dan juga akhirnya bahasa Jawi tu. Dan kita berkongsi semua ni. Sayanglah kalau di zaman sekarang ni kita semakin jauh terpisah. Jadi usaha kita untuk mempelajari bahasa Jawi, menguasai ilmu-ilmu yang ada di dalamnya dan cuba menghidupkannya dalam segenap kehidupan kita, saya pandang dia sebagai satu kebangkitan baru tentang penyatuan ataupun kesatuan. Walaupun kita dah berbeza negara bangsa, kita dah jauh terpisah dari segi sempadan negara, tapi kita masih lagi bersama dari segi agamanya, budaya dan yang penting ni bahasa ni. Lebih-lebih lagi bila kita sebut bahasa Jawi ni, dia kembali semula lah sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang duduk di Asia Tenggara ni, Bani Jawi tu. Dia dah tak pedulilah orang tu asal daripada Jawa ke, daripada Kedah, Perak, Kelantan apa semua ni. Dia jadi satu bangsa yang bukan bangsa, dia jadi satu umat yang berkhidmat kepada baginda Nabi SAW di rantau ini, menghidupkan agama yang baginda, ajaran baginda tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana masih lagi setia dengan kelas ataupun muzakarah Jawi mengenai ilmu meneroka ilmu gubahan makna. Jadi insya-Allah malam ni saya tak ada mukadimah yang panjang supaya kita dapat teruskan dengan pembacaan, dan kalau dapat tu kita akan cuba habiskan 4 perkara ni dalam pembacaan kita malam ni. Sambil kita baca tu saya akan menghuraikanlah sebanyak sedikit apa yang saya boleh tambah. Dan saya harap di kalangan kita ni akan ada volunteer ataupun sukarela yang boleh membaca dan untuk saya bagi sedikit sebanyak penerangan lah. Baik, insyaAllah kita dah boleh teruskan dengan pembacaan. Siapa yang boleh volunteer dulu untuk membaca? Silakan. Saya baca dulu ya. Silakan Puan Erna. Ya. Tamsil. Adalah tamsil ini maknanya misalan dan digunakan dalam peribahasa bagi suatu tauladan serta diterangkan sedikit yang demikian duduknya di antara qiyas dengan ibarat. Ada sedikit perbezaan antara satu dengan lain yang kerap jadi kesamaran. Maka lazimnya tamsil ini dilafaz atau ditulis dengan keadaan rencana, tetapi bila dijadikan seperti kiasan, iaitu keadaannya ringkas dengan dizahirkan sedikit keterangannya dan juga dimulakan dengan perkataan macam. Okey, baik. Macam gagak.
Macam gagak pulang ke negeri. Senyap. Senyap. Ha, Macam teruskan. belakang parang diasah, lama-lama tajam. Lama-lama tajam-tajam. Macam luka, parut takkan hilang. Macam padi makin berisi, makin tunduk. Macam buah jagung, makin tua, makin tegak. Tua-tua keladi, makin tua, makin jadi. Padam api, bersirak puntung. Putus timba, tinggal tali. Oh, lelah, lelah. Lelah timba diperigi. Sekali-kali takkan tak putus. Gajah berak besar, kancil. Kancil. Gajah berak besar, kancil hendak berak besar. Akhir mati ke babangan. Kebabangan. Macam orang berjudi, kalah hendak berbalas, menang hendak lagi. Kalau tak angin meniup, takkan daun bergoyang. Beludah ke langit menimpa muka sendiri. Besar periuk, besarlah kerak. Air di parang takkan putus. Potong hidup, rosaklah muka. Potong hidup, rosaklah muka. Okey, ada nampak tak perbezaan antara tamthil ni dengan kiasan seperti mana yang telah kita bicarakan pada minggu lepas? Siapa-siapa boleh kongsikan apa perbezaan antara tamsil dan juga kiasan. Ada 3 jenis kiasan kan, minggu lepas kita baca. Tamsil ni apa bezanya? Ada? Tamsil ni dia ada extension, dia macam panjang sikit ke belakang. Betul. Kalau contoh Extension tu sebelum apa dia? dia macam kalau macam belakang parang diasah, dia akibatnya apa? Lama-lama tajam. So yang sebelum ni dia seperti, bagi contoh seperti itu tu, dan kita faham secara tersirat sajalah. Betul. Okey, baik. Pemerhatian yang baik. Apa tanda perkataan yang dipakai dalam bentuk tamsil ni? Yang sebelum ni dia ada apa? Seperti, bagai, laksana. Kalau tamsil ni biasa dia pakai perkataan apa? Sendi kata apa? Macam ke? Ya, dia guna sendi kata macam. Okey, itu pemerhatian yang baik poin ni. Dan tadi yang tambah tadi. Kalau beza antara tamsil dengan kiasan seperti yang kita bicarakan sebelum ni, kiasan tu dia bila disebut tu dia tak jelaskan dalam kiasan tu. Contohnya macam tadi kan, seperti tikus jatuh ke beras. Habis. Ini cukup lah. Tapi kalau dalam kes tamsil ni, dia tambah penjelasan tu. Dan penjelasan tu bukan dia bagi maksud kepada apa yang cuba ditamsilkan tu, tapi dia menambah image kepada tamsil tu. Contoh, macam gagak pulang ke negeri. Kita tak tahu gagak pulang ke negeri tu apa dia buat kan. Ada tambah penjelasan kepada gagak pulang ke negeri tu dengan perkataan ataupun dia sebut kat sini rencana. Dia kata yang demikian duduknya di antara kias dengan ibarat, kadar sedikit perbezaan antara satu dengan yang lain yang kerap jadi kesamaran. Maka lazimlah tamsil itu dilafaz atau ditulis dengan keadaan rencana. Ini dia ada rencana dia tu. Kita tengok rencana-rencana yang ada pada tamsil tu lah. Macam belakang parang diasah. Okay, kalau dia berhenti dekat sini, dia jadi kiasan. Tapi kiasan yang sangat samar. Macam belakang parang diasah. So what kan? Orang tak tahu apa yang dia nak cuba sampaikan. Apa makna yang dia nak cuba sampaikan tu. Jadi kalau ditambah sedikit rencana di belakang, lama-lama tajam. Jadi orang nampaklah. Dari sini maksud dia,
makna yang ingin disampaikan. Sikit-sikit berusaha, lama-lama jadilah bendanya tu. Macam itulah. Macam luka parut takkan hilang. Macam luka parut takkan hilang. Jadi orang buat kita sakit hati kan, ingatlah dah benda tu. Itu contoh dia punya penjelasan dia. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Itulah. Kadang-kadang kalau disebut tua-tua keladi je, kadang-kadang makna dia tak sampai. Tapi bila ditambah dengan bahagian rencana ni, baru dia maksud dia ataupun makna dia akan sampai. Tengok contoh ni nombor 9. Lelar-lelar timba diperigi, sekali-kali takkan tak putus. Sekali-kali ke sesekali? Ini kita tengok apa maksud dia lah. Lelar ni tahu apa? Siapa tahu apa maksud lelar? Siapa ada tahu maksud lelar? Ada siapa boleh cari dalam PRPM? Ada PRPM. PRPM kata melakukan sesuatu berulang-ulang. Lelar tu memperlelar, melakukan sesuatu berulang-ulang. Pada pandangan saya lah, lelar ni, kalau PRPM ni dia macam tak sampai dia punya maksud lelar. Itu memang benda tu berulang-ulang. Tapi bagi saya, lelar tu kan bila apa? Kan bila kita angkat timba tu daripada dalam perigi, kan kita kena tarik kan. Tapi bila kita tarik tu, kadang-kadang benda tu tersagat dekat dinding timba tu. Ataupun tali tu yang tersagat dekat mulut perigi tu. Jadi bila dia dah tersagat selalu lelar, lepas tu lama-lama dia putus lah. Maksudnya kalau asyik-asyik kena marah je, asyik-asyik kena maki je, kadang kita tak orang tu boleh tahan. Tapi lama-lama snap lah. Dia mengamuk lah. Itu dia punya tu. Apa yang nak cuba disampaikan dalam tamsil. Nampak tak dia punya penggunaan dia tu? Yang ni pula nombor 10 ni, gajah berak besar, kancil hendak berak besar. Akhir mati kebabangan. Dia ada dua bacaan patutnya ni, kebebangan ataupun kebabangan. Cuba tengok dalam PRPM apa maksud kebabangan. Ada tak? Ada tak ada? Dia kebebangan. Ada ni, berasa susah hendak membuang air besar. Mati kebebangan kerana tak dapat keluar. Gajah berak besar, kancil pun hendak berak besar, akhirnya mati kebebangan. Hendak meniru-niru perbuatan orang yang besar, akhirnya diri binasa. Ini memang ada maksud dia dalam PRPM ni. Tapi dari segi struktur dia, kita akan nampak dia ada dua bahagian. Satu bahagian dia nak jadikan simbol tu, dia nak simbolkan perkara tersebut, tapi dia perincikan simbol tersebut tu dengan penjelasan ataupun disebut di sini ungkapan dia dengan rencana kepada simbol tu supaya untuk mengelakkan kesamaran. Jadi bezanya dengan kiasan yang telah kita bicarakan minggu lepas tu, kiasan dia tak menuntut rencana ni. Dan tanda kiasan tu kalau disebut laksana, bagai, seperti tu, apa yang hendak dimaksudkan dari segi makna tu terus dapat ditangkap oleh si penerima. Kalau dalam hal ni pula, dalam bentuk tamsil ni, dia bahagian pertama ni agak samar bagi si penerima, tetapi bila ditambah dengan rencananya, maka dapatlah si penerima tu menggambarkan makna yang ingin disampaikan oleh si pengungkap tamsil tu. Jelas? Contoh macam orang berjudi. Kalau kita berhenti dekat sini, kalah hendak berbalas, menang hendak lagi. Daripada sini nombor 11 ni,
kita boleh perhatikan juga kadang-kala tamsil yang hendak diberikan tu tak semestinya panjang dan rencana tu tak semestinya pendek. Yang tamsil tu boleh jadi pendek dan rencananya boleh jadi panjang. Dan kadang-kala tak ada pun perkataan macam dekat situ. Ini ada macam, yang tadi sebelum tu tak ada macam. Tapi dia berjaya mengungkap dan menyampaikan makna tu apabila ada bahagian rencana ni. Kalau tengok contoh lain, kalau tak ada angin meniup, takkan daun bergoyang. Kan kita ada banyak perbahasan ni dalam banyak bentuk lah, banyak variasi. Kalau tak ada angin meniup, tak masakan pokok bergoyang. Macam itulah. Itu variasi-variasi yang lain tu. Beludah ke langit menimpa muka sendiri. Beludah ke langit menimpa muka sendiri. Maksudnya jelaslah benda tu. Yang kita nampak bahagian rencana tu kat mana? Yang dekat sini ni. Kalau kita sebut berludah ke langit. Dia tu kata ke orang, last sekali akhirnya berludah ke langit. Macam orang tak nampak apa tamsil yang ingin diberikan tu. Kalau dia tambah, tengok tu berludah ke langit, mengata ke orang, kan dah berudah ke langit, tertimpa muka sendiri. Jadi dia ada penjelasan benda tu. Dia orang boleh nampak maksud yang hendak disampaikan tu. Besar periuk, besarlah kerak. Okey, ini benar satu struktur yang menarik juga. Sebabnya dia mengulang tamsil yang pertama, tapi pada rencana tu dia menambah lagi kepada makna tamsil tu. Bila dia menambah lagi pada makna tamsil tu, sungguh pun dia menggunakan perkataan yang sama, tapi orang boleh terus dapat dia punya makna tu. Kalau disebut hanya besarlah periuk, so apa efek, apa kesan ataupun apa makna besar periuk tu? Maka besarlah kerak. Ni kalau dari segi ni, high risk, high return lah maksudnya. Dalam bahasa Inggeris tu. Nak makan banyak, banyaklah kena masak. Macam itulah lebih kurang dia punya maksudnya. Air di parang takkan putus. Sekarang kalau kita yang moden tu, tamsil yang kita tahu tu, air dicincang tak akan putus. Itu dia punya salah satu bentuk tamsil tu. Putung hidup, rosaklah muka. Potong ke putung? Potong hidup, rosaklah muka. Potong dalam arti kata dia berhenti hidup, kehidupan dia, malulah dia, rosaklah muka. Okey? Cakap ni ada soalan apa-apa tentang tamsil ni? Ini sekejap je bab yang simple. Tapi dah nampak bezanya dengan apa kiasan sebelum ni. Ada soalan? Okey, boleh kita teruskan ke bahagian yang ketiga, ibarat pula. Silakan volunteer siapa untuk baca ibarat. Saya baca. Silakan Rahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, ibarat adalah ibarat itu iaitu suatu perbahasaan yang dilafazkan lain dan dimaksudkan lain, mengandungi pelajaran dan pengingatan. Maka bolehlah dikatakan ibarat ini seakan-akan kiasan jua, tetapi bunyinya itu ada panjang sedikit dan berkait-kait. Adapun ibarat ini lazim jua ditulis dengan keadaan rencana, terkadang-kadang bersatu dengan kias disebutkan kias ibarat, dan ada jua bercampur dengan tamsil. Tatkala itu disebutkan tamsil ibarat, dan juga ada yang disyairkan tetapi dibicarakan dalam ragaman bahasa. Ragaman bahasa tu nanti dalam fasal yang kedua. Okey, teruskan. Adalah toladan ibarat dalam perian bahasa ini demikian.
Pertama, Ah. ibarat bunga, sedap dipakai, layu dibuang. Okey. Ibarat gasing, berpaku, berpusing tetap, tak berpaku, lincah. Mhm. Yang ketiga, ibarat mentimun dengan durian. Menggelek luka, kena gelek luka. Aha. Yang keempat, ibarat rumput tengah jalan. Hidup Mhm. tak hendak, mati tak mahu. Ha. Yang kelima, ibarat pisau rawat. Raut. Raut. Raut, pisau raut. Aha. Bengkok orang dibetulkan, bengkok sendiri tak berbetul. Okey. Ibarat mengajar orang bilau. Bilau, bukan bilu kan? Orang Ah, bilau. bilau. Bilau Yang ke? lain apa bacaannya? Saya tak pasti. Okey, teruskan, tak apa baca. Okay. Sampai ke hujung pangkal tak tahu, balik ke pangkal hujung tak tahu. Bilau Macam lah tu kot, kalau kacau bilau tu kan. rasa macam tu. Yang Okey. ketujuh, ibarat anjing. Aha. Sepulah jong, sepulah jong, 10. 10. Okey, 10 jong masuk anjing, bercawat ekor juga. Okey. Okey. Ibarat ayam, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Mhm. Ibarat seligi. Okey. Ya. Tikam hujung pangkal makna. Tikam hujung Pangkal mengena. Pangkal mengena. Ya Allah. Pangkal mengena. Jawa agak baca. Yang ke-10. Yang ke-10 Ah. ibarat labah-labah. Meramu dalam badan sendiri. Meramu Meramu. dalam badan sendiri. Ibarat daging. Aha. Sebusuk-busuknya dibasuh, dikincah, dimakan juga. Ibarat orang kaya teriak Teriak. di kiri, di kanan menyahut. Teriak di kanan, di kiri menyahut. Okey. Okey. Okay, nampak tak? Sekarang dah makin kompleks lah. Boleh cerita sikit tak? Ibarat ni apa benda? Apa beza dia dengan tamsil dan juga kiasan? Dia dah macam ada gabungan. Dia ibarat kiasan macam yang disebutkan, dia ada gabungan. Kiasan dengan ibarat, ataupun boleh jadi juga tamsil dengan ibarat. Kalau macam kiasan ni dia bagi tersirat je. Macam dia macam bagai kacang direndang. So dia bagi satu je. Kalau yang ini dia ada tersirat dan dia ada maksud yang lain juga. Yang ingin disampaikan. Dia semacam tamsil juga. Tapi dia ada ada konteks yang lain juga yang berkaitan. Kan jadi juga contoh yang menyebabkan tamsil ibarat pun ada juga. Macam tadi kita tengok tamsil tadi, kita tengok dia ada tersirat dan dia ada dia punya efek daripada tersirat. Dia kalau macam contoh tadi. Yang ni kot saya rasa kalau yang tamsil ibarat bengkok orang dibetulkan, bengkok sendiri tak terbetul. Yang saya rasanya tu. Kalau yang kias ni mungkin kita tengok pada contoh yang ke-9 tu, tikam hujung pangkal mengena. Dia ada hasil gabungan tu yang membentuk struktur yang lagi kompleks daripada kiasan dan
tamsil tu. Baik. Menarik perhatian tu. Okey, kawan-kawan yang lain, apa pemerhatian kita terhadap konsep ibarat ni? Ada? Dia dah makin complicated kan? Sila kalau ada yang lain. Afiq ke? Kalaupun Rahimi ada nak tambah lagi, ada di chat. Kalau contoh tamsil ibarat yang lain ni mungkin yang nombor 12 tu, yang ibarat orang kaya. Dia teriak di kiri, di kanan menyahut. Teriak di kanan, di kiri menyahut. Dia tamsil tu dia ada dua dalam satu konteks ayat tu, dan dia ada makna, ada peringatan dia yang disebutkan dalam. Maksudnya bila kita macam mana? Bila kita cuit orang ni terasa. Cuit orang tu pun terasa betul. Takut salah makna pula. Saya rasa dari segi makna yang nombor 12 tu secara khususnya orang tu orang senang. Dia teriak kat mana pun orang pedulilah kat dia banding orang miskin. Nampak Dia lebih lain macam sikit tu lah. lah. Okey. Okey. Dari segi pemerhatian Rahimi tentang tanda sendi kata yang ada pada konsep ibarat ni. Apa tanda sendi kata dia? Tanda sendi kata dia. Tapi dalam Tanda ni dia perkataan dia. Rasa dia macam tak ada letakkan secara khusus. Ada. Kalau macam kiasan tu kan dia ada macam laksana, bagai, seperti. Lepas tu tadi tamsil tu dia ada perkataan macam tu. Kalau ibarat ni ada tak benda tu? Kalau ibarat ni tak ada. Ya. Tak ada. Bagi saya tak ada. Tak ada. Kalau agak-agak dalam ayat tu kan. Tak tahu kalau saya salah baca ke, tapi kalau ada pun yang tanda koma tu je lah. Tak tahulah kalau ada benda lain. Titik bertindih tu. Titik bertindih. Cuba tengok kalau kita gunakan ibarat ni satu tu kita guna dalam ayat macam mana? Contoh kita ambil apa? Ni kais pagi makan pagi, kais petang. Ibarat ayam, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Buat satu ayat daripada ibarat ni. Dia kalau kais pagi makan pagi, kais petang makan petang ni biasanya ibaratnya seperti macam sebabkan sekarang ni kita dah berada di penghujung bulan, gaji pun tak masuk-masuk. Jadi terpaksalah kita kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. So, itu antara saya nampak sekiranya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jadi juga kalau buat ayatnya tu macam tu lah. Buat ayatnya tu, ayat yang sempurna. Menggunakan semua ni. Maksudnya macam ni sebab saya tak tahu, tiba-tiba dia macam blur sikit. Okey, jadi kalau misalnya kita nak guna nombor 8 ni, kita nak buat ayat daripada sini kan. Inilah nasibku ibarat ayam, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Nampak tak penggunaan dia tu? Okey. Jadi lepas tu apa dia punya tanda ataupun tanda kata tu yang menunjukkan dia sedang menggunakan ibarat? Tanda kata tu macam sebelum ni dalam kiasan laksana, bagai, seperti, betul macam. Betul yang ni? Yang ibarat ni? Boleh? Sejujurnya saya tak nampak mana dia punya kata dia. Ada kawan-kawan boleh bantu? Tadi ada dekat chat ada. Betul, saya tak nampak lah. Kawan-kawan lain sila bantu. Oh, ibarat ke? Ibarat je. Ibarat dia.
Nanya ibarat tu Oh. sendiri. Perkataan ibarat tu lah tandanya. Oh. Oh, ibarat. Lepas tu bila saya tanya tu, bila kita nak buat ayat dengan benda ni, macam mana kita nak buat ayat? Kita akan guna semua tu, walaupun kat sini ada titik bertindih kan. Jadi saya akan terangkan kenapa dia ada titik bertindih pun semua tu. Jadi bila kita nak buat ayat tu, saya cakap tadi kan, ibarat ayam, hari ni apa, sekarang ni dah hujung bulan, gaji belum masuk lagi. Aku ni ibarat ayam, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Nampak tak? Dia guna semua tu. Oh, baru sampai mesej. Astaga. Okey. Di peringkat ni, bila dah kita bicarakan tentang ibarat ni, dia dah makin lagi kompleks. Sebab apa? Macam Tuan Pengarang ada sebut, ibarat tu dia gabungan antara kiasan dan juga kadang-kadang dia gabungan antara tamsil. Kalau gabungan dengan kiasan tu, dia dia agak ringkas. Dia punya penggunaan dia. Contoh ni kan, ibarat bunga. Kalau dia kata, okay, saya ni dah kerja-kerja ni, dah buat kerja macam-macam ni, tapi last kali, akhirnya, bos saya anggap saya macam bunga, ibarat bunga, aku ni ibarat bunga je. Itu kawan dia kata, awak kata hang ni bunga. Sedap dipakai, layu dibuang. Kalau sedap dia pakai, kalau kita ni dah layu, kita dah tua, dia buanglah kita. Contoh. Kalau dia bersetuju dari structure dia tu, dia akan nampak dia ada bahagian ni, dia kiaskan diri dia dengan bunga, kemudian dia jelaskan diri dia dalam keadaan bunga tu. Sedap dipakai, layu dibuang. Ini masuk juga dalam konsep tamsil jugalah. Kalau macam contoh, ibarat gasing, berpaku berpusing tetap, tak berpaku lincah. Maksudnya mungkin serabut. Lincah ni macam apa, kalau orang tak pegang dia mungkin melompat lah ataupun serabut lah. Kalau bukan gasing tu, kalau dia tak ada paku tu dia merata, dia pergi kan, dia tak tetap tu. Tapi point dia, ibarat ni dia cuba lambangkan satu makna tu dengan satu benda, kemudian ditambah dengan rencana. Kalau rencana yang dalam bentuk rencana dalam bentuk tamsil ni, dia jelas sebab dia menceritakan perihal benda tu, apa yang terjadi. Tapi yang ni dia dua kali dia punya perlambangan dia tu, ataupun dia punya kiasan dia tu. Kadang macam contoh kan, gasing ni kan, berpaku, berpusing tetap, tak berpaku, lincah. Jadi kita pun tak pasti perlambangan, double perlambangan dia tu dekat sini. Maka dari segi makna dia tu pun kita kadang-kadang kena bayangkan benda tu macam mana. Mula-mula kita bayangkan gasing. Kemudian kita tengok gasing tu ada paku. Tu step yang kedua. Step yang ketiga, gasing tu dah paku tu dia berpusing macam mana. Kalau ada paku dia berpusing tetap lah. Tapi bayangkan kalau gasing tu tak ada paku, apa jadi? Dia berpusing macam tu, lincah. Kita nampak tu penggunaan bayangan ataupun imagination dalam konsep ibarat ni. Dia ada, hanya orang tu kena fikir step by step tu. Dah ada, kemudian dia bayangkan bunga. Okay, bunga tu, bunga lah, kita bayang nampak bunga kan dalam fikiran kita. Kemudian bunga tu, kalau sedap, kita pakai bunga tu. Kita dah pakai bunga, buka telinga ke, guna untuk apa-apa. Tapi kalau dah layu bunga tu, sekarang daripada bunga tu ditambah lagi sifat dia, jadi layu. Lepas tu dengan layu tu, dia dibuang. Nampak dia ada step-step berfikir tu. Dia ada tambahan-tambahan dari segi simbol dia tu. Kita cuba tengok benda yang lain. Ibarat rumput tengah jalan. Hidup tak hendak, mati tak mahu. Rumput, bayangkan rumput tu duduk tengah jalan. Dia hidup tak hendak, macam kita benda tu, dia hidup liar dekat tengah jalan tu, orang tak nak dia pun kat situ. Tapi kalau dia sendiri tu, dia tak nak mati bila dah dalam keadaan macam tu.
Maksudnya rumput kita bayangkan tengah jalan, kemudian dia ada sifat-sifat ataupun cerita lagi lepas bila dia dah bagi satu bayangan tu. Tu bentuk dia tu. Kita tengok lagi yang nombor 5. Ibarat pisau raut. Tahu pisau raut tu apa dia? Pisau yang kita guna untuk bagi nipis buluh ke, bagi nipis daun kelapa tu ke. Tu pisau yang kita macam raut lah benda tu. Apa boleh bagi penjelasan yang lagi baik? Pisau raut tu. Bengkok orang dibetulkan, bengkok sendiri tak berbetul lah. Pisau raut tu bengkok biasanya supaya dia nak ambil, nak asah satu benda tu, nak bagi dia lurus. Macam lidi tu kan, dia nak bagi lurus tu, dia tarik panjang tu. Tapi pisau tu sendiri dia ada bengkok dia tu. Tapi dia nak cuba, dia nak kata pisau raut tu, kita bayangkan, okay, nampak pisau raut tu bengkok, kemudian dia guna dia untuk betulkan sesuatu yang bengkok jadi lurus, tapi dia sendiri tu bengkok tu tak betul-betul. Cuba kita tengok pisau bengkok tu macam mana. Pisau raut. Pisau raut. Tengok tu. Dia bengkok macam tu. Dia terbengkok sikit bentuknya. Ni pun bengkok. Ni pun bengkok. Tapi tujuan dia guna untuk meraut sesuatu tu supaya dia menjadi lurus. Boleh tengoklah video dia kalau buat macam mana tu. Nanti boleh kaji sendiri benda ni. Tapi poin saya, dia ada dia punya perlambangan dia tu. Perlambangan pertama. Kemudian dia jelaskan lagi perlambangan pertama tu. Dia jelaskan lagi perlambangan pertama tu dengan bagi satu lagi tamsilan ataupun bagi satu lagi perlambangan yang baru. Jadi otak tu dia kena bekerja 2 kali untuk dapatkan makna benda ni. Boleh dapat tangkap? Jelas tak? Boleh. Jelas. Dari segi tu, sebab tu daripada awal tu, dalam 2 pertemuan kita yang awal tu, saya kena jelaskan tentang konsep fikir, konsep ilmu, konsep bayangan, konsep macam mana bahasa tu dia function dengan cara kita nampak benda. Dan macam mana orang Melayu dia ada benda-benda ni, sebab tu dia boleh karangkan ibarat tu. Sebab apa? Mata dia betul-betul perhatikan benda tu, dan dia perhati tu kan bukan benda sebagai satu jasad je, tapi dia nampak benda tu dari segi dia punya hakikat ataupun sifat sesuatu benda tu. Benda ni boleh buat macam ni, benda dia boleh buat macam tu, keadaan dia macam ni, dan seterusnya lah. Dan daripada situ dia ambil, dia curi makna yang perhatian dia tu, dan dia sampaikan dalam bentuk ibarat ni. Bila dia sampaikan dalam bentuk ibarat tu, kita nampak bagaimana dia olah ataupun gubah makna tu untuk memperkatakan tentang sesuatu. Tadi yang sebelum ni kalau di peringkat kiasan, simple je benda tu. Engkau cantik laksana bulan purnama. Selapis je dia punya makna dia tu, ataupun selapis je dia punya analisis dan imagination dia tu. Tapi sekarang di peringkat ibarat ni dia dah 2 lapis ataupun 3 lapis. 2 lapis tu bila dia kata ibarat pisau raut. Dia 1 lapis. 1 pisau raut tu bentuk dia bengkok, dan dalam keadaan dia bengkok tu dia nak cuba betulkan orang. Tapi pada sama yang ketiga, tapi bengkok dia sendiri pun tak berbetul lah. Tengok dia ada 3 layer dia punya makna dia tu. Dan itu menunjukkan bahawa orang Melayu bila dia menghasilkan ibarat ni, dia ada satu pemerhatian yang begitu luas dan juga tajam. Dan bila dia mengungkap benda tu, makna tu memang betul dapat menangkap bukan sekadar apa yang nak cuba disifatkannya, bahkan juga benda lambang yang diwakili oleh makna tu juga. Maksudnya pemerhatian dia mendalam, sangat jitu, sangat tepat, sangat tekal, sangat saintifik lah dalam hal ni. Itu poin saya nak cuba sampaikan lah. Baik.
Okay. Ada soalan setakat ni? Complicated tak sekarang? Sebab saya tak sempat nak sediakan slide untuk tunjukkan benda tu macam mana berlaku secara lebih jelas. Tapi setakat ni boleh faham ke? Boleh lagi. Boleh ha? Boleh. Boleh appreciate tak pepatah dan ibarat apa semua ni? InsyaAllah boleh kot. Boleh appreciate dah lah. Canggih tak orang dulu fikir macam mana? Orang dulu fikir. saya nak cuba demonstrate lah cara fikir ni. Kalau ada soalan sekejap. Ada soalan? Okay, tak ada soalan, saya nak cuba demonstrate. Macam mana kita boleh bermain dengan benda ni kan. Okay, sekarang tuan-tuan dan puan-puan cuba bayangkan seekor kuda. Boleh bayang tak seekor kuda? Boleh kan? Okay. Kuda ada kaki 4, ada ekor, lepas tu dia punya mulut tu macam panjang sikit, muka dia tu kan panjang sikit, tirus muka dia, warna coklat gelap, berkilat-kilat, lepas tu di belakang tengkok dia tu ada bulu-bulu sikit. Itu peringkat kedua. Bila saya sebut kuda, saya cuba selaraskan faham ataupun bayangan tentang kuda tu kepada satu jenis kuda tu lah. Okey, sekarang tu peringkat kedua. Peringkat yang ketiga, cuba jadikan kuda tu bertanduk. Okay, nampak tak kuda bertanduk dalam fikiran masing-masing? Siapa nampak kuda bertanduk? Siapa tak nampak? Nampak tak kuda bertanduk dalam fikiran masing-masing? Kuda bertanduk tak semestinya bertanduk dua kan. Dia boleh jadi bertanduk satu. Okey, bertanduk satu lah dalam hal ni. Okay. Okey. Nampak dah kan? Okay. Cuba bayangkan ekor dia pula berwarna pelangi. Boleh nampak? Boleh nampak tak? Kuda bertanduk dan berekor pelangi. Dalam fikiran lah maksud saya. Memang pelangi tu. Saya minta bayangkan je. Dah boleh nampak lah. Saya cuba demonstrate ni benda ni. Okey. Sekarang, apa nama benda tu? Kuda bertanduk dan berekor pelangi. Apa nama benda tu? Cuba bagi nama. Oh, unicorn ekor pelangi. Tak tahu. Yang lain-lain, apa nama benda tu? Anda nampak ni bayangan yang saya bayangkan tadi tu. Okey, apa point saya kat sini? Okay, sekarang soalan dia, benda ni wujud tak? Tak. Okay, tapi dalam fikiran kita kenapa kita boleh bayangkan? Bila saya sebut, saya bagi tambah sifat-sifat dia tu, kenapa kita boleh bayangkan? Benda yang tak wujud tapi bila saya tambah tu bagi beberapa sifat tu kita boleh bayangkan dan kita rasa benda tu macam betul dalam fikiran kita. Rasa benda ni khayalan ke ataupun hakikat? Soalan dia. Dalam kes unicorn ni lah, khayalan ke hakikat? Secara adatnya khayalan. Okey. Khayalan lah. Imagination lah. Yang ni. Ya, imagination kan. Yalah.
imagination kan. Okey, point saya dalam kita memang boleh bermain dengan imajinasi kita. Kita boleh bayangkan banyak benda. Tetapi dia ada had dia. Sebab had dia tu, soalan dia last sekali, akhirnya imagination kita tu sama tak dengan apa yang hakikat yang terdapat di luar tu. Dalam hal ni, jadi saya dah cuba tadi tu, saya bagi satu demonstration tentang konsep unicorn tu. Benda tu hanya di fikiran kita je, tapi hakikatnya dia tak wujud. Bila jadi macam tu, kalau kita hanya kata, oh dalam fikiran aku benda ni boleh buat, boleh buat. Boleh dapat, boleh nampak. Itu menunjukkan bahawa kita terputus daripada realiti. Terputus daripada hakikat. Bila kita terputus daripada hakikat, benda tu dalam bidang keilmuan, benda tu tak saintifik. Benda tu tak benar. Ataupun benda tu hanya khayalan kamu semata-mata. It is a fiction for you. Tapi dalam kes ibarat yang dijelaskan ataupun digunakan oleh orang Melayu dalam apa yang kita sedang belajar malam ni, perian bahasa ni, benda ni real lah, dan benda tu memang boleh dilihat, you can observe it, you can see it, you can experience it, even though it is being imagined or being created inside your mind. Itu menunjukkan bahawa apa yang saya nak cuba point saya ialah cara fikir orang Melayu ni daripada perian bahasa ni, penggunaan kiasan, tamsil dan sekarang ibarat ni, dia ialah satu penggunaan yang fikiran yang sangat saintifik dari segi ilmu. Sebab di pemerhatian dia begitu jitu, dia tepat dapat menangkap apa yang diperhatikan dia tu, dan pada fikiran dia tu pun juga imajinasi dan juga daya khayal dia tu boleh capai kepada makna seperti mana yang dia perhatikan di hadapan matanya tu. Okay. Ini falsafah lah, memang betul-betul totally falsafah lah ni. Tapi saya harap tuan-tuan dan puan dapat appreciate lah perbincangan ni. Sebab saya nak buktikan bahawa daripada ilmu perian bahasa ni kita dapat nampak ketajaman ataupun kejituan cara fikir orang Melayu berdasarkan perian bahasanya sahaja. Ada soalan? Boleh Raimi boleh faham Saya dah bawa terbang ke falsafah dah ni. InsyaAllah boleh membumi lagi saja. Okey. Harap tuan-tuan yang lain pun boleh ikutlah perbincangan tu sikit sebanyak. Tapi cuba fikir tengok ni macam kalau betul-betul kita menguasai ataupun kita dapat baca banyak tentang ibarat, pepatah, ibarat, kiasan dan juga tamsil seperti mana yang terdapat dalam kepustakaan bahasa kita ni, memang banyak scientific elements yang boleh kita discover. Dan pemerhatian orang dulu-dulu tu memang betul-betul tajam betul. Sampai daripada situ dia boleh olah lagi menjadi makna yang lain. Dan digunakan untuk benda tu. Ibarat seligi, tikam hujung, pangkal mengena. Apa maksud seligi tu? Kita tengok seligi Dia dah hilang dah. Kalau tengok dalam PRPM apa dia kata? Jata seperti lembing diperbuat daripada ruyung buluh yang ditajamkan. Seligi tajam bertimbal, tak ujung pangkal mengena. Itu lagi mendalam peribahasa dia tu. Tak ada gambar seligi tu macam mana. Siapa dia boleh dapatkan gambar seligi tu? Ini ke?
Siapa ada apa idea seligi tu macam mana? Saya minta maaf, saya tak tahu bentuk seligi tu macam mana. Saya ingat macam ni. Nanti kalau ada tu minta kongsi-kongsikan lah. Seligi tu apa dia. Dia sebut ni badik dia terpanjang tikojo tombak seligi tapi tak ada gambar dia. Okey. Baik. Tu apa baru kita bincangkan 3 konsep dalam ilmu perayan bahasa, tapi kalau kita timbang dari segi ilmu sains, itu satu kekuatan yang kita dapat nampak lah dalam bahasa kita sekaligus dalam cara fikir orang-orang terdahulu. Baik, kita teruskan dengan pepatah Melayu. Silakan. Siapa yang nak volunteer untuk membaca? Silakan, volunteer. Boleh terbaca bahagian pepatah Melayu pula. Saya lah. Silakan. Okey. Pepatah Melayu adalah adalah yang dikatakan pepatah atau pemata itu daripada perkataan Melayu yang tajam pada hal terang terus maknanya tidak berlapis-lapis, yang demikian jadi dipakai turun-temurun dan lazim dikatakan bagaimana kata Melayu sepatah. Di bawah ini ada sedikit tauladan dinyatakan. Ya, silakan. Okay. Pertama, hendak. Jikalau hendak 1000 daya, jika tak hendak 1000 akal. Geruh. Geruh tidak mencium bau. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Biasa. Alah biasa dari biasa. Alah bisa. Alah. Nampak tak pula. Alah biasa dari biasa. Alah bisa. Alah. Ya Allah. Alah bisa dari biasa. Adat. Biar mati anak, jangan mati adat. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Lambat, biar lambat, asalkan selamat. Asalkan selamat. Ini sekejap nanti sebentar. Saya rasa ini paling betul lah. Bukan asalkan, dia asalkan. Tapi nanti saya akan huraikan. Teruskan. Asalkan selamat. Ingat sementara belum kena, jimat sementara belum habis. Habis. Betul. Sakit, biar sakit dahulu. Asalkan senang kemudian. Bercakap siang pandang-pandang, bercakap malam dengar-dengar. Kerja raja dijunjung, kerja sendiri dikelek. Sedikit jadi bukit. Sesat hujung jalan, balik ke pangkal jalan. Menang, alah membeli, menang memakai. Indah kabar dari berita rupa. Bahasa, menunjukkan bangsa. Rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari. Baiki. Tak dapat dibaikkan, jangan dirosakkan. Boleh ke tengah boleh, ke tepi pun boleh. Ya, okey.
Kan kalau pepatah ni, okey, kita dah keluar sikit daripada kelompok yang sama tadi tu. Sebelum ni kita ada kiasan, tamsil, ibarat. Tiga-tiga ni tadi tu macam saling berkaitan. Lebih-lebih lagi ibarat tu lah. Ibarat tu dibina atas sama ada 2 kali tamsil ataupun tamsil tambah kiasan. Dia dibina berdasarkan 2 tu. Tapi sekarang yang nombor 4 ni, pepatah Melayu ni, ni dah tak ada konsep macam dia cuba equate something to something. Tapi dia dah masuk kepada perbahasan bentuk yang lain. Kalau dari segi, kalau kita tengok dari segi cara struktur dia tu pun dah bukan macam sebelum ni. Struktur dia lebih kepada ayat begini. Dan ayat tu dia balik kepada satu tujuan. Ataupun satu makna. Ataupun satu maksud. Macam contoh, yang pertama ni, kalau kita nak kata orang tu berkehendakkan sesuatu, dia akan ungkapkan dalam bentuk macam ni. Jikalau hendak 1000 daya, jika tak hendak 1000 akal. Dia maksudnya dia dah tak gunalah laksana ke, macam ke, bagai ibarat. Dia terus sebut je benda tu. Dengan tujuan supaya orang yang menerima ataupun mendapat pepatah tu, dia terus faham, oh dia ni nak cakap kat aku pasal Hani nak ke tak nak. Macam tu. Bila orang tu cakap, okay, buatlah kerja, belajarlah sungguh-sungguh supaya dapat A. Orang tu macam itu kita boleh akan balas balik, kalau nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Macam tu lah. Tu variasi yang lain. Orang tu faham lah, okay, dia akan terfikirlah, sekarang aku nak ke tak nak benda ni. Itu dia punya point dia tu. Tanpa orang tu perlu tanya dia, nak ke tak nak buat benda ni. Geruh ni saya tak pasti apa, cuba kita tengok sekarang. Geruh, malang, celaka, nasib buruk, sial. Okey. Geruh, gerah, berbagai-bagai kemalangan. Geruh tak mencium bau, peribahasa. Kemalangan tidak dapat diketahui lebih dahulu. Wah, menarik ni. Malang tidak berbau, tapi ini kita ada peribahasa lama ni. Geruh tidak mencium bau. Ini kalau masuk dalam karangan SPM ni, A ni, ada pepatah yang yang menarik yang tak diketahui. Geruh ni rupanya maksud dia malang. Malang tidak berbau. Dia boleh kata bila berlaku kemalangan tu, kan kita sebut malang tidak berbau. Maksudnya malang, benda tu kita tak boleh sangka lah benda tu boleh berlaku. Tu yang sesal ni pun kita boleh bina ayat tu tanpa perlu kita sebut ibarat, macam, seperti, bagai, laksana. Dia terus je sebut benda ni. Kena beringat, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Itu dia macam satu nasihat yang sangat baik ni. Sesal apa? Ingat-ingat dulu, ingat-ingat awal-awal ni tak apa, bagus. Tapi kemudian baru nak menyesal, tak tahulah apa nak kata. Itu cara dia pandang tu. Tapi yang menariknya bila disebut tu, terus terang, maknanya tidak berlapis-lapis. Kalau disebut benda ni, orang tu tahu apa yang nak cuba disampaikan, ini maksud dia. Allah bisa dari biasa. Maksudnya maksud terus terang, dia boleh dapat benda tu, walaupun ungkapan tu mungkin kalau kita kalau kita tengok secara satu lapis, mungkin orang tu tak boleh nampak dia punya apa maksud yang ingin dituju tu. Tapi kalau orang tu dah biasa berbahasa Melayu, sebab apa dia kata? Jadi dipakai turun-temurun dalam lazim dikatakan bagaimana kata Melayu. Sepatah. Orang Melayu dah sedia ada dalam budaya dia, embedded in their culture. By saying this, they means this. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Maksudnya,
buat baik tu dia kena buat baik lah. Tapi jangan sesekali buat jahat. Tu lambat. Biar lambat asalkan selamat. Ini saya duk fikir bila saya baca ni. Asa ni, sekarang kita ada perkataan putus asa. Asa tu kita punya apa? Harapan ataupun kita punya apa? Apa ni nak kata asa ni? Putus asa. Asa tu diri kita tu. Self. Dalam bahasa Inggeris tu self lah. Self dalam arti kata apa, kalau kita putus asa tu kita apa, break ourselves. Kena explain dalam bahasa Inggeris. Kalau kita buka puasa tu puas asa sebenarnya. Batalkan puasa. Kita penuhi nafsu kita tu. Batal puasa. Kita membatalkan apa, tahan diri kita daripada memuaskan nafsu ataupun self tu. Kalau dalam hal ni, biar lambat asalkan selamat. Better be late so that yourself is safe. Kalau dalam bahasa Inggeris tu pepatah dia better late than never lah. Tapi saya rasa maksud tu agak lain. Tapi dalam hal ni dia kata better be careful so that yourself can be safe. Lebih kurang macam itulah maksud dia. Tapi sekarang kita pakai asalkan selamat kan. Tapi kita boleh fikir balik kat mana, kenapa dia bertukar jadi asalkan tu. Sama juga ada satu lagi perkataan yang sama, asalkan ni dekat satu lagi. Mana? Cakap siang pernah bercakap malam dengan kerja raja di kelab sesat hujung jalan. Ya Allah membeli menang makai indah khabar lupa biasa. Nombor? Okey, nombor 9. Terima kasih. Biar sakit dahulu, asalkan senang kemudian. Asa ni saya rasa balik pada tu self tu. Tapi kan ni ialah kan tanggaman kepada akan datang tu. Tanggaman akan. Biar sakit dahulu, asa akan senang kemudian. Maksudnya, biar sakit dahulu, badan yourself will be better tomorrow. Macam itulah lebih kurang maksud dia. Tapi kita boleh kaji lagi lah perkataan asa tu. Sebab dia ada banyak. Putus asa, puas asa yang jadi puasa. Yang ini asa kan. Cuba cari dulu apa maksud perkataan asa tu dalam kamus-kamus lama lah. Dekat sini. Asa, harapan. Tidak menaruh harapan lagi. Jadi saya rasa macam saya tak puas hati dengan perkataan asa ni. Dengan penjelasan asa seperti dalam PRPM ni, dia mesti ada penjelasan yang lebih lanjut sebab dia ada penjelasan yang lebih sebab dia pakai dalam banyak benda tapi macam tak nampak dia punya penggunaan yang betul je tu. Itu dalam pantun pula. Turun tangga, naik tangga, jangan lekas berputus asa. Pengorbanan penulis harus dibangga. Ini agak moden. Jasanya mulia memartabatkan bangsa. Ini asam jawa pokok di hutan dibawa orang tanam ke desa. Selagi nyawa di kandung badan, tidaklah hamba berputus asa. Mesti lagi dalam konteks putus asa ni. Tapi cuba cari, kita boleh carilah apa maksud asa tu secara detail. Ni ada satu peribahasa Melayu. Manusia punya asa, Tuhan punya kuasa. Siap dia bagi contoh penggunaan dia lagi. Sekiranya plan A gagal, kita ada plan B. Setiap plan ini telah dirancang dengan amat teliti, kata pengurus itu. Tetapi jika plan B pun gagal, tanya tuan pengarah, manusia punya asa, Tuhan punya kuasa. Tuan, jawab pengurus. Ini jawab kat pos macam tu. Man proposes, God disposes. Kita boleh cek, semaklah perkataan asa tu. Biar lambat, harapkan selamat pun boleh juga kalau kita baca begitu.
biar sakit dahulu, harapkan senang kemudian. Macam tu pun boleh juga, asa dalam maksud harap. Putus harapan lah, putus asa. Tapi puasa tu puas harapan. Dia macam ada benda yang perlu dijelaskan lagi lah dekat situ. Wallahualam. Okey, tengok yang lain pula. Sedikit-sedikit jadi bukit. Kalau kita sebut ni, buat kerja pelan-pelan, akan terus siap. Akan boleh ada sesuatu yang boleh kita dapat. Sesat hujung jalan, balik ke pangkal jalan. Kalau dah sesat tu, nasihat dia, baliklah ke pangkal jalan. Allah membeli, menang memakai. Ini sampai sekarang kita pakai. Indah khabar dari berita. Tengok ni. Dulu variasi dia, indah khabar dari berita. Sekarang kita pakai indah khabar dari rupa. Bahasa menunjukkan bangsa. Ini pepatah lama ni. Rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari. Tak dapat dibaikkan, jangan dirosakkan. Dia macam penuh dengan nasihat. Kalau kita sebut tentang pepatah ni. Ke tengah boleh, ke tepi pun boleh. Sebenarnya orang ni boleh bercampur lah. Nak jadi leader pun boleh. Bergaul dengan rakyat pun boleh. Macam itulah dia punya maksud kat sini. Ke tengah boleh, ke tepi pun boleh. Okey, kita cuba habiskan bidal. Kemudian kita, kalau sempat tu perumpamaan. Okay, itu tinggal bidal. Okey, tak apa. Baik, siapa yang nak teruskan? Bidal pula. Silakan, siapa-siapa. Sila. Kita baca bahagian bidal pula, nombor 5. Okey, saya bacalah. Sila Puan. 5. Bidal. Adapun makna bidal itu cakap terus dan kias bercampur. Terkadang-kadang cakap itu berlapis seperti tauladannya di bawah ini. Satu kata. Kerbau dipegang talinya, manusia dipegang katanya. Baik, teruskan. Bukan rezeki, jikalau bukan rezeki. Okey. Apa ya? Dari mula. Dari mula. Keluar berlari. Apa yang keluar berlari itu? Daripada mana dia keluar berlari? Benda ni mula ke? Dari mula. Sila. Siapa boleh bantu? Dari mulut. Dari mulut lah. Dari mulut. Betul. Sila teruskan Puan Syaidah ya. Dari mulut keluar berlari. 3. Malu. Malu berkayuh, perahu hanyut. Malu bertanya, sesat jalan. Ya. Akal. Kurang duit, boleh diberi. Kurang akal, habis budi. Ui. Okey. Teruskan. Nombor 5. Hati ikut suka luka, ikut hati mati. Putih mata, biar putih tulang, jangan putih mata. Fikir, banyak-banyak sangat fikir, akhir jadi fakir. Fakir. Cakap, banyak-banyak sangat cakap, termasuk di bawah serkap. Teruskan. Nombor 9. Pukul anak, sindir menantu. Cicir, dikejar tak dapat dikandung bercicir. Dikandung. Kandung bercicir. Dalam hal ni variasi dulu tu dikandung. Teruskan. Sudah tahu, sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu, bertanya pula. Okey. Takut titik. Takut titik, lalu tumpah. Takut titik, takut menitik, lalu tertumpah. Macam tu lah. Ingat, sekali tersengat, selalu beringat.
Oh, cantik tu. Tak guna. Mhm. Tak guna. Ada dipandang hadap, tiada dipandang belakang. Hmm. Ini pedih ni. Bahu memikul. Bahu memikul, mata kadar memandang, bahu juga memikul. Okey. Gatal. Siapa gatal? Ialah menggaru. Menjangkit. Menjangkit. Ha. Padang orang berlari-lari, padang sendiri berjingkit-jingkit. Berjingkit-jingkit. Ha. Apa ni? Lecah. Tak Mhm. hujan lagi lecah. Ini kan pula hujan. Hmm. Hujung, sepanjang tali berhujung juga. Ya. Pecacah. Cacah pecacah. Aha. Orang timang jangan dicacah, ingat-ingat hari belakang. Lubang, Tempang. Orang tempang. tempang. Oh, orang Orang tempang jangan dicacah. Ke cacat? Dicacah. dicacat. Ingat-ingat hari belakang. Cacat. Dicacat pun. Ha, cacat minta maaf. Cacat, orang tempang jangan dicacat. Ingat-ingat hari belakang. Hmm. Lubang, siapa menggali lubang, dia masuk dahulu. Okey, ha. Okey, sekarang ni tadi saya ada sebut yang pepatah tu dia macam tak ada kaitan dengan kiasan, tamsil dan juga ibarat. Sebab apa? Sebab dia structure dia tu bila dia sebut satu ungkapan tu jelas maksud yang hendak disampaikan tu. Okey. Sekarang pengarang ni Datuk Meja Muhammad Said Sulaiman ni dia bagi satu lagi kategori bagaimana pula kalau dengan struktur pepatah ni kita masukkan kias, kias, tamsil dan juga ibarat. Apa jadi? Yang ni dia masuk balik, dia patah balik kepada konsep perlambangan tu. Dia ada sedikit rencana di belakang tu dan dia ada maksud yang ingin dicapai ataupun maksud yang terang di sebalik ungkapan tu. Itulah bidal. Makna bidal itu cakap terus dan kias bercampur. Dia ada kias juga tu. Terkadang-kadang cakap itu berlapis. Seperti dia ada lapis dia tu, seperti taluran yang di bawah. Dia bila dia ungkap benda tu, kadang-kadang makna tu macam dia boleh berlepas diri daripada benda tu sebab dia berlapis. Maknanya. Macam contohnya nombor 1 ni kita boleh sebut kata kerbau di kat ahli politik lah. Bila dia baca manifesto tu, tapi bila dia jadi menteri, dia jadi kerbau dipegang talinya, manusia dipegang katanya. Kata, yang kata kat aku ke? Kata, tak, aku kata kat kerbau. Dia makna dia berlapis kat situ. Sebab dengan pepatah, kemudian ditambah lagi dengan kiasan ataupun tamsil, supaya makna dia tu lagi kuat. Tapi struktur dia ni ialah struktur pepatah. Tanpa dia, kalau pepatah ni dia tak ada apa perlambangan. Tapi yang ni dia ada perlambangan dekat sini ataupun ada kiasan ataupun ada tamsil dekat sini. Dan struktur bila dia dah ada tamsil dan juga ibarat tu, dia perlu penerang ataupun rencana seperti mana konsep ni tadi ibarat tu. Dia tambahlah rencana dekat belakangnya kat sini supaya orang boleh nampak apa yang nak cuba dimaksudkannya tu. Jikalau bukan rezeki, kalau kita sebut kan, jikalau bukan rezeki, dari mulut keluar berlari. Ditambah rencana dari mulut keluar berlari tu, maka kuat penjelasan tentang konsep rezeki ataupun maksud yang ingin dituju daripada bidalan tu. Malu berkayuh perahu hanyut, malu bertanya sesat jalan.
Bila dia sebut, kalau kata malu berkayuh perahu hanyut, mungkin orang tak dapat tangkap apa yang hendak disebutkan dia tu. Tapi dia kata, dia tambah malu bertanya sesat jalan. Bila ada tambahan rencana di belakang ni, macam contoh konsep tamsil tadi tu, maka ungkapan bidal ni akan menjadi lebih nyata dan terang. Kalau kita ambil bahagian ni saja, malu bertanya sesat jalan, ini bahagian ni ialah pepatah. Tapi ditambah lagi, nak kuatkan lagi makna pepatah tu, maka ditambah dengan kias dan juga ibarat di depan tu. Dan bila digabungkan antara pepatah dan juga kias tu, maka jadilah bidal. Dan bidal ni sangat kuat makna dia bila nak menyampaikan sesuatu nasihat tu. Sebab nasihat tu disertakan dengan perlambangan, dan dengan perlambangan tu disertakan dengan maksudnya juga. Kalau macam ni kan, kita sebut kurang duit boleh diberi, kurang akal habis budi. Maksudnya miskin tak apa lagi, jangan kurang budi, kurang akal, kurang bijak. Habis semua tu. Betul Raja Ali Haji disebut kan, jika hendak mengenal orang berbangsa, lihatlah pada budi dan bahasa. Maksudnya orang tu kalau dah tak ada budi, tak ada akal, hilanglah kebangsaan ataupun jati diri dia tu, hilanglah maruah diri dia tu. Beza dengan kalau orang miskin kalau dia ada akal, tak apa lagi. Itu apa yang dia maksudkan kat sini lah. Ikut suka luka, ikut hati mati. Ini macam ada bidalan yang macam zaman sekarang ni kan, ikut suka, ikut hati mati, ikut apa tu, ikut apa, ikut rasa binasa. Macam tu lah. Itu bidal dia tu. Sebab yang ni bahagian ni perlambangan. Ini bahagian ni dia menjelaskan. Tapi kadang-kadang penjelasan ni pun juga dalam bentuk perlambangan. Tapi bila perlambangan jumpa perlambangan, maksud dia makin lagi terang. Jangan duk ikut suka sangatlah. Nanti akan terluka. Biar putih tulang, jangan putih mata. Ni bentuk dia macam pepatah. Jangan putih mata. Tapi dia nak tambah lagi nasihat putih mata tu, disandingkan dengan perkataan putih tulang tu di hadapan. Putih tulang ni dalam bentuk ibarat. Maksudnya kita cedera ataupun terluka sampai nampak tulang-tulang putih kita tu. Sebab kita berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kalau dalam keadaan ni, kita tidak sesekali akan biar mata kita putih. Bukan putih dalam arti kata hilang bola mata hitam kita tu. Tetapi kita macam nampak harta benda ataupun tanah air kita tergadai kerana tidak berjuang. Itu dia punya dua kali tamsil dekat sini, tapi disandingkan, tapi kedua-dua tu menjelaskan kepada maksud kita kerugian ataupun putih mata. Banyak-banyak sangat fikir, akhir jadi fakir. Ini pun sama juga. Ini lebih kepada pepatah. Bentuk dia ni. Tapi saya rasa yang ni mungkin perlambangan tu tentang fikir tu, sangat banyak berfikir, sangat cepat jadi fakir. Begitulah. Banyak-banyak sangat cakap termasuk di bawah sekap. Banyak cakap masuk lokap. Macam itulah. Maksud dia tu. Pukul anak sindir menantu. Saya secara jujurnya, bidalan ni saya tak pasti nak explain macam mana. Macam mana dengan pukul anak tu, menantu tu tersindir? Ke ada siapa-siapa boleh bantu menjelaskan tentang hal ni? Kalau kita tengok dalam PRPM, pukul anak sindir menantu. Tak ada. Bahasa Melayu. Tu.
Pukul anak sendiri tu. Lain orang yang dimarahi, lain orang pula tujuan kata-katanya. Macam tu maksudnya. Maksudnya, Puan Syahidah ada nak tambah tadi? Kata nak boleh bantu menjelaskan pukul anak sindir menantu. Nak marah anak sendiri tak sanggup. Jadi marahlah menantu tu. Ya ke? Bukan Agak marah anak, bukan kita nak marah anak sendiri supaya menantu tu yang terasa. Itu bukan maksud dia macam tu ke? Saudari Afikah ke? Siapa yang ni nak tambah lebih sedikit penjelasan? Yang lain-lain? Ini kita boleh nampak dia punya ni apa kiasan yang dipakai tu. Pukul anak sindir menantu. Penggunaan dia 2 kali kiasan. Okey. Kita dah menghampiri jam 10. Kita cuba habiskan bahagian ni. Sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Yang ni dia guna konsep perlambangan ataupun tamsil dekat sini. Sudah gaharu tu cendana pula. Sebab gaharu dengan cendana ni benda yang sama. Dua-dua memberi wangi. Dah dapat gaharu, kita nak benda lain pula. Nak benda yang sama lagi kan. Sama juga. Kalau dah tahu, bertanya pula. Dia tambah lagi rencana ataupun penjelasan di belakang tu untuk menunjukkan maksud kepada perbidalan ini. Tapi kalau kita dapat lihat, timbang dari segi makna dia tu, makna dia sangat kuat. Sebab ditambah dengan perlambangan tu ditambah pula dengan maksud. Ataupun tujuan pepatah tu diungkap. Jadi orang yang dengar tu tersipu-sipu lah. Raja je tanya ni kan. Sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Takut titik lalu tumpah. Betul sangat berhati-hati, terlebih berhati-hati. Dan sekali akhirnya semua teredi. Itu maksud dia. Sekali tersengat selalu beringat. Jadi apa? Ini jelas lah dia punya makna dia tu. Tapi dia guna perkataan sengat dekat sini. Sengat tu dalam arti kata, tak sebenarnya kita kena sengat. Macam tu sekali dah terpijak lubang, barulah kita nak beringat tentang benda tu. Ada dipandang hadap, tiada dipandang belakang. Ada dipandang hadap, maksudnya kalau dia rasa dia nak tengok kita, dia duduklah depan kita. Tapi kalau tiada dipandang tu, dia membelakangkan kita. Okey. Tak hujan lagi lecah, ikan pula hujan. Saya menunjukkan bahawa kalau kita dah boleh agak dah apa akan jadi, tapi kalau benda tu betul-betul tanda-tanda tu akan jadi, memang akan terjadilah macam seperti mana benda tu. Okey, baik. Setakat ni ada apa-apa soalan? Kita dah habis sampai ke peringkat bidal ni. Perumpamaan, lepas ni akan kira perumpamaan, permoto dan juga kata arif atau lidah penita. Ada 3 lagi. Untuk baru kita habiskan fasal yang pertama ni. Kita masuk lagi fasal yang kedua. Tapi sebenarnya macam saya cakap, kalau kita dapat selesaikan fasal yang pertama, maka kita lagi senang nak masuk pada fasal yang kedua tu. Baik, ada apa-apa soalan setakat ni? Bagaimana? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Soalan. Okey, ada soalan satu kat chat ni. Semua ini disalin oleh pengarang berdasarkan kata-kata orang dahulu. Ya, memang saya rasa disalin berdasarkan kata-kata orang dahulu, tapi lebihnya tuan pengarang ni, dia mengkategorikan setiap satu benda tu, setiap satu kata-kata orang dahulu ni dengan meletakkan konsep-konsep dan juga bentuk-bentuk dia. Saya rasa ni sumbangan paling besar lah oleh tuan pengarang Meja Muhammad Said Sulaiman ni dalam mensistematikkan struktur bahasa Melayu kita, lebih-lebih lagi khususnya dalam bidang ilmu gubahan makna ni.
Kalau tak, kita hanya ambil je benda tu daripada zaman dulu orang sebut macam ni, kita tak tahu macam mana nak guna dia, structure dia, kaedah penggunaan dia, bagaimana dia menyumbang kepada makna, bagaimana dia kita nak kuatkan makna tu macam mana, macam mana kita nak memperindahkan karangan kita. So enang-enangnya kita pakai tanpa tahu pertimbangan-pertimbangan yang patut kita guna. Jadi dengan buku Perian Bahasa ni, kita dapat tahu bahawa ada ilmu dia, ada sistem dia, ada struktur dia, ada struktur dia, ada bentuk dan ada sifat dan juga hakikat dia. Bila sesuatu ungkapan tu diungkap, sesuatu kiasan, tamsil, perbilangan, pepatah, perumpamaan tu digunakan bagaimana. Jadi sangat hebatlah seorang pengarang boleh fikir sampai tahap macam ni kan. Bukan sekadar dia menggambarkan apa yang terdapat dalam khazanah bahasa kita, tapi dia boleh susun dan bentukkan benda tu. Supaya generasi kita yang sekarang ni, macam kita ni, bila dah terputus daripada tradisi, paling tidak dengan adanya ilmu ni, dia jadi satu konun ataupun panduan ataupun kaedah untuk bila kita nak guna satu benda tu, kita dapat guna dengan betul dan dengan sempurna. Wallahualam. Ada soalan yang lain? Saya mau tanya, Sila. apa ni, kan yang ini perian bahasa zaman dahulu dan sekarang sudah ada beberapa macam peribahasa yang dah diubah dia punya perkataan sedikit. Macam tadi ada beberapa lah yang macam ayat tu atau perkataan tu telah diubah pada zaman sekarang, jadi tidakkah dia mengubah makna yang sebenar? Macam pergi cari timbal, kan orang zaman sekarang pun macam mengulas maksud yang sebenar, macam kenapa dia diubah? Betul lah soalan tu. Kenapa diubah ya? Okay. Pada pandangan saya, dia ada beberapa faktor lah. Salah satu faktor tu sebab dia ada variasi tu. Kan kita dah sebut tadi kan. Setiap peribahasa ataupun apa-apa yang kita baca tadi ni, dia ada variasi dia. Mungkin ini terpakai di tempat dia, macam contoh di Johor, kat sini ungkapan dia. Tapi kalau kita ke Kelantan, ke Kedah, ungkapan dia, makna dia sama, tapi dia ada variasi dia. Dia ada perbezaan sikit. Itu faktor yang pertama. Bila ada variasi itu, mungkin pada saat sekarang kita catat ataupun kita belajar bahasa Melayu, kita belajar variasi yang lain. Bukan variasi seperti mana yang tercatat dalam buku Perian Bahasa ni. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua ialah bila tiadanya catatan yang betul lagi sempurna. Mungkin pada saat kita belajar bahasa Melayu moden kita sekarang, benda tu dia mungkin tak mengambil kira catatan ataupun kajian yang telah dibuat oleh Meja Muhammad Said Sulaiman ni. Dia tak ada data tu. Dia ada data lain ataupun dia guna data yang dia fikir sendiri. Dia cipta data tu. Ataupun dia mungkin jumpa orang tu tak cukup ilmu dia seperti mana Meja Said Sulaiman ni, dia bersandar kepada orang tu. Jadi bila data tak cukup, jadi analisis pun tak mantap. Hipotesis pun tak kena, jadi kesimpulan dia pun kadang-kadang tak tepat lah. Jadi benda tu dia berubah lah. Nombor 3, sebab perubahan zaman. Kalau kita tengok dulu, zaman dulu, nanti kita akan baca dalam fasa-fasa yang akhir-akhir nanti, bagaimana bahasa tu boleh rosak lah. Meja Muhammad Said Sulaiman pun ada komen tentang benda tu. Kalau dulu, sebabkan dia ditulis dalam Jawi, jadi akses kepada data-data Jawi itu mudah. Jadi pengarang-pengarang bahasa ni, dia boleh akses kepada data-data Jawi itu dengan lebih mudah. Berbeza dengan bahasa moden kita sekarang, disebabkan kita belajar dalam Rumi semata-mata, maka akses kepada data-data Jawi itu dah tak ada, terputus. Yang tinggal, apa yang tinggal dalam Rumi itu saja, apa yang terdapat dalam Rumi itu sajalah. Jadi kalau kita bandingkan data Rumi dengan data dalam Jawi, data dalam Jawi itu lagi banyak. Lagi sebab usia dia tu panjang, 700 tahun usia dia. Data dalam Rumi itu meskipun banyak dari segi kualiti, tapi dari segi kuantiti tu mungkin tak sebaik data yang terdapat dalam data dalam Jawi itu. Jadi sebab tu kadang-kadang ada data dalam Rumi itu tersalah, berubah ataupun tak betul, silap dekat sana sini. Sebab tu
Bila kita buang jawi kita tu, kita buang data fikiran bangsa kita tu. Dan kita bersandarkan kepada benda yang sikit-sikit kita nampak rupa-rupa macam betul, tapi rupanya tidak. Tidak dalam arti kata tak tepat betul-betul menggambarkan tradisi ataupun hakikat bahasa Melayu itu sendiri. Ini kita akan baca pada bahagian-bahagian yang akhir nanti. Major Syed Sulaiman sudah menjangkakan benda ni akan berlaku. Bayangkan orang ilmuwan hebat macam dia boleh nampak lah apa akan terjadi pada masa yang akan datang tu, dan memang zaman sekarang kita dah experience benda ni sekarang. Seperti yang Puan perhatikan tu lah, perubahan-perubahan, perbezaan-perbezaan tu. Jadi balik-balik saya boleh sebut dia bergantung kepada beberapa faktor tadi itulah. Mungkin data tu ada variasi, data tak cukup ataupun data yang berlainan. Wallahualam. Harap menjawab soalan tu. Jawab. Terima kasih. Alhamdulillah. Ada soalan yang lain yang akhir boleh kita bincangkan? Okey, tapi kalau tak ada soalan, saya nak tanya satu soalan. Misal kata sesi yang keempat kita minggu hadapan ni memang kita tak dapat habiskan, kita hanya mungkin berjaya boleh habiskan fasal yang pertama. Adakah tuan-tuan dan puan-puan nak sambung lagi kelas ni, sesi muzakarah bahasa Jawi ni? Boleh. InsyaAllah. Semangat. Boleh. Okey, saya survey dulu sebab saya memang sengaja buat 4 dulu dah, walaupun saya fikir tak cukup tu 4 tu. Sebab saya rasa perbincangan ni agak berat ni. Kita cakap tentang fikiran, kita cakap tentang apa? Perlambangan, apa yang berlaku dalam falsafah orang Melayu ni kan. Saya harap masing-masing semua boleh faham, boleh dapat tangkap lah apa yang kita nak bicarakan ni. Tapi kalau ada persoalan, tak sebenarnya tunggu kelas ni, mungkin boleh tanya melalui kita WhatsApp kan. Kita ada ruang WhatsApp tu, boleh tanya soalan siap-siap. Mungkin saya boleh jawab pada kelas yang akan datang seterusnya terus, tanpa kita perlu menunggu persoalan tu terapung dalam fikiran kita. Baik, kalau macam tu majoriti masa dengar faham, nak ulas balik lupa semula. Tak apa, tulis je dulu. Nanti apa-apa tu kongsikanlah. Puan Nur Syahidah tak salah saya dah hantar hantar karangan dekat kita kan. Ini ya, Puan ada hantar karangan dekat kita kan. Tapi Ya. macam tak berkenaan pula bila baca balik. Tak apa. Ini penting untuk kita tengok perkembangan masing-masing lah, tentang setiap kuliah yang kita buat ni. Kita tengok kesan dia tu macam mana lah. Cubalah menulis. Saranan saya, setiap kali habis kita punya sesi ni, tulis je apa saja. Tulis dalam Jawi itu yang terbaik lah, untuk paksa diri kita tulis Jawi. Tapi boleh je tulis, hantar dalam email pengajian kita, kongsikan pandangan tu, supaya saya boleh keep track dengan kefahaman semua. Dan pada kelas yang seterusnya tu saya boleh bantulah untuk kita bagi selaraskan pandangan kita, insyaAllah. Ada soalan yang akhir sebelum kita tamatkan sesi ni? Baik, kalau tak ada persoalan, insyaAllah kita tangguhkan sesi ini. Kita akan sambung pada sesi minggu akan datang. Minggu akan datang tu sekali lagi kita akan tengok, kita buat apa tinjauan. Kalau kita nak teruskan, kita akan teruskan lah. Kita cuba dapat khatamkan kitab ni, insyaAllah banyak manfaat yang kita akan dapat. Semoga kebaikan pengarang sentiasa mengalir dengan pahala ilmunya yang tidak putus. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah. Jadi kita tangguhkan sesi muzakkar kita dengan tasbih kepada suratul As. Al-As inna insana qadina amanu wa amilus solihati wa tawasaw amin. Kan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan. Terima kasih kak tuan. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam tuan. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi